Hai pelajar, saya Joe Kartik, Guru Pengajian Perniagaan daripada SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini cikgu nak bincang bahagian yang paling penting dalam pemasaran, iaitu bahagian yang ke-11 berkaitan dengan campuran pemasaran. Okay? So, campuran pemasaran ni ada 4 aspek ya, iaitu strategi produk, strategi penetapan harga, strategi pengedaran dan juga strategi promosi. Okay? So, cikgu nak bincang satu daripada strategi iaitu berkaitan dengan produk. Okay? So, hari ini kita akan bincang apakah maksud produk dan juga kita cuba bandingkan produk fizikal dengan produk perkhidmatan atau servis. Dan yang kedua, kita cuba kenal pasti apakah klasifikasi produk. Okey, jenis produk itu mengikut produk pengguna dan produk perindustrian. Okey. So, apa dia campuran pemasaran? So, campuran pemasaran ni rujuk pada penggunaan gabungan pemboleh ubah. Pemboleh ubah maksudnya variable. Okey. Variable ni boleh dikawal oleh pemasar. Itu produk, harga, promosi, pengedaran ni kita yang tentukan. Jadi kita boleh ubah sesuai mengikut keperluan pasaran. Okay? Produk kita boleh modify. Harga kita boleh ubah. Promosi kita boleh plan yang baik. Pengedaran ni kita boleh tentukan. So dipanggil pemboleh ubah. Jadi kita boleh gabungkan semua ni untuk mempengaruhi sasaran pasaran. Dipanggil marketing mix atau campuran pemasaran. Jadi yang 4 ni kita gunakan untuk mempengaruhi gelagat pengguna dalam sasaran tersebut. Okey. Contoh yang kamu tengok gambar ajar di sebelah kanan, produk ni berkaitan dengan quality, features, ciri-ciri dia, reka bentuk dia, style dia, brand, pembungkusan, label. Semua ni akan memberi kesan pada sasaran pengguna. Okey, sasaran pasaran. Okey. Lepas tu berkaitan dengan harga pula. Okey, diskaun, okey, cara bayaran, okey, hutang. Semua ni akan beri kesan pada sasaran pasaran. Jadi benda ni kita boleh ubah tau. So dipanggil pemboleh ubah. So ada 4, iaitu strategi produk, strategi penetapan harga, strategi pengedaran dan juga strategi promosi. Okey, dipanggil 3P1H ataupun you can say 4P. Okey, produk, penetapan harga, pengedaran dan promosi. Okey. So apa dia produk? Produk ialah sesuatu yang ditawarkan. Okay? Mungkin berbentuk barang, perkhidmatan, manusia, tempat, organisasi atau idea. Can be anything. Manusia, contohnya kita ketengahkan seorang penyanyi. Kita ketengahkan seorang pelakon. Kita ketengahkan seorang pakar motivasi. Itu manusia. Mungkin dalam bentuk servis. Contohnya perkhidmatan security. Okay? Perkhidmatan persolekan. Mungkin kita tawarkan barang, pen, pensel, ubat gigi. Okay? Tempat, contohnya pusat peranginan. Organisasi, contohnya WWF, okay? World Wide Fund. Ini beberapa produk yang kita boleh tawarkan pada pasaran supaya boleh menarik perhatian mereka. Mereka cuba memiliki barang ni dan menggunakannya supaya boleh memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Itu dipanggil produk. Something we offer yang kita tawarkan supaya boleh menarik perhatian, dimiliki dan digunakan supaya boleh memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay? Kalau ditanya, apa beza antara produk fizikal dengan produk perkhidmatan? Apa aspek dia? So, you boleh bezakan dari aspek sifat, penyimpanan, kuantiti dan contoh. Okay? Sifat, ketara atau tidak ketara. Ketara maksudnya kita boleh sentuh. We can feel it. Okay? Tidak ketara maksudnya invisible lah. Tidak boleh disentuh. Okay? Penyimpanan. Fizikal boleh simpan. Perkhidmatan tak boleh simpan. Kuantiti. Fizikal boleh kira. Perkhidmatan tak boleh kira. Okey. Contoh, fizikal ialah telefon bimbit. Contoh perkhidmatan ialah perkhidmatan persolekan. Itu beza antara produk fizikal dengan produk perkhidmatan. Okey. Okey, apakah ciri-ciri utama produk? Okey, ada 3 ciri iaitu teras, ketara, sampingan. TKS. Okey, teras, ketara, sampingan. Okey, produk teras atau core ni rujuk pada faedah. Keyword dia faedah. Apa yang kamu dapat bila beli suatu produk? Atau sebab utama kita beli suatu produk. Contohnya, Vimalan beli kereta untuk ulang-alik dari rumah ke tempat kerja. Itu faedah yang dia dapat supaya boleh ulang-alik. Itu dipanggil produk terasa core. Produk ketara maksudnya ciri-ciri yang terdapat pada produk tu. Contohnya mutu, jenama, reka bentuk, pembungkusan. Itu dipanggil produk ketara. Desain dia. Okay? Contohnya, Vimalan pilih kereta Myvi kerana warna cantik dan reka bentuk yang menarik. Itu produk ketara. Produk sampingan ni, faedah tambahan yang diberikan atau faedah tambahan yang didapat seperti layanan jurujual, okay? Perkhidmatan pengantaran, jaminan,
perkhidmatan lepas jualan. Contohnya, kereta yang dibeli oleh Wimbledon diberi servis percuma untuk 5 tahun pertama. Itu produk sampingan. Okey, so kalau soalan tanya, apakah ciri-ciri utama produk? Ada 3 ya. Teras, ketara, sampingan. Kaitkan dengan contoh yang sesuai. Okey. Okey, kita pergi kepada klasifikasi produk. Klasifikasi maksudnya kumpulan. Okey. So, produk ni dapat dibagi kepada 2 kumpulan, itu berdasarkan penggunaan. Diguna untuk apa? Ada yang dibeli oleh pengguna, ada yang beli oleh industri. Jadi kita ada produk pengguna dan produk pengindustrian. Okey. Produk pengguna maksudnya produk yang dibeli oleh individu atau isi rumah untuk kegunaan peribadi. Kita beli untuk keperluan kita, kegunaan kita. Contohnya kita beli ubat gigi, sabun, beras, okey, itu dipanggil produk pengguna. Okey, dibagi kepada 4 kumpulan. 1, produk mudah beli. Okey. So, convenient goods, produk mudah beli ni produk yang biasa dan kerap dibeli. Maksudnya kita selalu beli barang ni. Okey. Dan kamu tak perlu buat perbandingan yang banyak. So, kadar perbandingan yang minimum sebab kamu dah ada pengalaman dan pengetahuan. Contohnya kamu nak beli beras, nak beli gula, garam, kamu tak perlu Google. You pergi ke pasar raya atau kedai runcit, you ambil saja garam yang kamu nak beli. Sebab kamu dah biasa beli barang ni. Okey? Dan barang ni biasanya harga murah dan mudah didapati. Dan diedarkan secara intensif. Maksudnya boleh didapati mana-mana tempat. Okey? Dapat di merata tempat. Roti, all this. Contoh ubat gigi, surat khabar, roti. Okey? All this mudah didapati. So we call them mudah beli. Okey? Produk mudah beli ni dapat dibagi kepada 3 kumpulan. Produk asas, produk kecemasan, produk gerak hati. So, produk asas ni barang keperluan. Contohnya shampoo, okay, beras, gula. Okay. Produk kecemasan ni yang kita beli sekali-sekala. Contohnya seperti emergency lah. Okay. Kalau hujan, kita beli payung. Kalau sakit kepala, kita beli Panadol. Itu produk kecemasan. Produk gerak hati ni, you beli kerana kamu tertarik dengan tawaran atau peragaan yang menarik. Okay. Contohnya, biasanya coklat diletak di kaunter bayaran. Jadi, masa bayar, kamu tertarik untuk beli coklat. Itu dipanggil produk gerak hati. Kamu tengah berjalan, kamu nampak majalah yang ada gambar yang menarik. Jadi, kamu akan beli majalah tersebut. Itu produk gerak hati. Okay. Produk beli belah. Okay. So, produk beli belah ni, pengguna beli dengan kadar yang kurang kerap. Seperti sebulan, setahun atau 5 tahun sekali. Okay. So, harganya agak mahal. So, kita akan bandingkan kesesuaian mutu produk sebelum kita buat keputusan. Yang ni kita kena buat perbandingan dulu. Kita akan cari banyak maklumat. Okay. So, yang dipanggil produk beli belah. Okay. Shopping produk lah, produk beli belah. Pengguna akan cuba dapatkan banyak maklumat dan pemasar akan gunakan saluran yang terhad. Contohnya selektif. Okay. Dia cuba bagi perkhidmatan sokongan yang banyak lah. Okay. Contohnya perabot, pakaian, kereta, jam tangan, okay, alat kosmetik. Itu produk beli belah. Okay. Shopping goods. Okay. Produk istimewa atau specialty produk. So, specialty produk ni barangan yang ada ciri-ciri yang unik. Ingat keyword dia, unik. Okay. So, kita ada pengguna yang setia dan mereka sanggup bayar harga yang tinggi dan sanggup berusaha untuk mendapatkannya. Ini dipanggil produk istimewa. Okay. Specialized produk. Pengguna biasanya dia tak bandingkan. Dia decide based on jenama. Okay. Very expensive, mahal dan diedarkan secara eksklusif. Jadi nak beli tu bukan senang lah. Kamu kena cari kedai yang tertentu aja. Contohnya minyak wangi, Christian Dior, barang kemas, jam tangan Rolex ni something eksklusif. Okay. Produk istimewa. Okay. Produk tidak dicari, maksudnya produk ni tidak diketahui oleh pembeli. Okay. Pembeli memang tak tahu pun. Ataupun dia tak sedari barang ni wujud. Jadi yang ni perlukan banyak pengiklanan, penjualan peribadi, okay, untuk menarik minat pengguna beli barang ni. Contohnya ensiklopedia, insurans, kad kredit, okay, kempen derma darah, itu dipanggil produk tidak dicari. Okay. Okay, contohnya macam Colgate ni produk mudah beli. Okay, produk mudah beli. Lepas tu, television produk beli. Ensiklopedia produk tidak dicari. Okay. Dan minyak wangi adalah produk istimewa. Okay. So, ada 4 ya. Ini dipanggil produk pengguna. Okay.
Produk perindustrian. Okey, produk perindustrian ni rujuk pada barang yang dibeli untuk diproses semula. Okey, pengguna beli barang ni untuk proses semula. Okey, dan biasa digunakan untuk urusan perniagaan. Okey, so dibeli untuk urusan perniagaan atau dibeli oleh pengguna organisasi. Okey, so digunakan ni untuk keluarkan produk akhir ataupun untuk menjual semula kepada pihak lain. Contohnya mesin fotostat. Okey. Kertas yang dibeli oleh kedai fotostat dipanggil produk industri. Beras yang dibeli oleh kedai runcit bukan untuk kegunaan sendiri, dia nak jual kepada pengguna. So we call that produk industri. Okey. So produk industri ni dapat dibagi kepada 3 kumpulan. Satu ialah barang modal. Barang modal ni pembelian utama ya, iaitu melibatkan harga yang mahal. Okey. Contohnya bangunan, kelengkapan, jentera, itu dipanggil barang modal. Okey. So yang ni melibatkan harga yang mahal dan digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Okey. Bahan dan bahagian ganti ni rujuk pada bahan mentah lah, raw material. Okey, contohnya kayu balak dibeli oleh kilang papan, kayu dibeli oleh kilang perabot. Okey, so dia adalah bahan. Okey. Bahagian ganti ni rujuk pada komponen. Contohnya kita beli simen, tayar, komponen elektronik. Okey, kalau kilang elektronik dia beli komponen elektronik. Okey. Kalau kilang elektrik, kedai kilang elektronik mungkin dia beli wayar. Okey, kilang kereta dia beli tayar. Itu dipanggil bahagian ganti. Okey. Bekalan dan perkhidmatan ni rujuk pada barang yang kita perlukan untuk operasi harian. Contohnya seperti kertas, pen, klip dipanggil bekalan. Okey. Dan kita juga perlukan perkhidmatan. Contohnya servis untuk bersihkan cermin tingkap. Okey, ada bangunan yang ada banyak cermin kan. So mereka boleh gunakan perkhidmatan luar. Okey. Servis untuk baiki komputer, okey, perkhidmatan legal advice, okey, rundingan, penjagaan program latihan, security ya, kita gunakan perkhidmatan orang luar, okey, childcare, all this itu dipanggil bekalan dan perkhidmatan, okey. Kamu tengok contoh ni, produk industri untuk sebuah syarikat pembinaan, barang modal ni mesin all this lah, okey, melibatkan kos yang tinggi. Bahan dan bahagian ganti ni contohnya simen, perkhidmatan contohnya security, okey. Contoh soalan, berikan maksud produk dan nyatakan 3 ciri utama. Okey, kamu dapat 4 markah. Uraikan 3 ciri utama produk iaitu teras, ketara dan sampingan. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara produk fizikal dengan produk perkhidmatan. Itu sifat dia, okey. Penyimpanan boleh simpan atau tidak, okey. Dari segi kuantiti, contoh, okey, cuba bezakan. Nyatakan 4 jenis produk pengguna apa dia? Produk mudah beli, belah, produk istimewa dan produk tidak dicari. Okey. Jelaskan, bagi satu uraian dan satu contoh. Okey. Same thing goes to soalan nombor 6. Jelaskan produk industri yang berikut, berikan satu uraian dan satu contoh. Okey. Itu aja pelajar. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, jangan lupa komen. Cikgu akan bantu kamu secepat yang mungkin ya.